Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita belajar matematik, indeks dan sambungan daripada minggu lepas. Untuk siapa-siapa yang tak datang, boleh tengok balik video ni. Dan siapa-siapa yang perlu kepada ulangan, lagi untunglah sebab ada video untuk ulangan. Okay, so as for minggu ni, nampak tak teacher sharing ni? Masya, nampak ke? Nampak. Okay, good. Baik, kena tanya dulu. Baik, mana dia? Okay. So, untuk minggu lepas homework, siapa yang ada buat homework dah? Ada buat? Sempat tak? Tak sempat. Biasa kalau dah mula-mula ni, awal-awal ni memang tak sempat. But it's okay. I do understand sebab basically masing-masing busy dan sibuk. Okay. So, untuk yang ni, teacher akan tunjukkan cara macam mana kamu nak buat. Ingat tak? Kita ada dua cara macam mana kita nak buat benda ni. First, kita ada cara manual tu, iaitu kalau R04 kita pecahkan. Cara pecahkan. Kan, R04 kita pecahkan. Kemudian S06 kita pun tulis S 6 kali. Sebab dia 06. Bahagi. Kan, bila dia cakap bahagi, kita pun tarik panjang bahagi. R di only R and then S dengan S. Sebab S02. So, 2 kali lah kita tulis. And then kita boleh potong sini, lepas tu S sini satu, bawah satu, atas satu, bawah satu. So, dah tak ada potong atas bawah dah. Yang tinggal adalah 1, 2, 3, R kuasa 3, S kuasa 4. Ini step. Ni cara pertama kamu boleh buat. Cara bukaan. Tapi kelemahan cara bukaan ni adalah jika kat sini 4 okey. Kalau 40, jenuh tulis. Satu buku. Jadi makanya kita ada cara yang kedua, iaitu cara indeks yang menggunakan law atau undang-undang indeks, hukum-hukum indeks. Contoh dia macam ni. Teacher lagi suka pakai hukum indeks. Teacher suka kamu pun apply untuk guna hukum indeks. Ingat tak, kalau hukum indeks kita ada bahagi, bermaksud R, tengok R dengan R, teacher akan buat R dengan R dulu. So R kuasa 4, kalau dia kata bahagi operasinya, maka R kuasa 4 kat sini kena tolak. Bahagi means kamu kena tolak indeks dia tu. Sini R kuasa apa? Tak ada kuasa, bermaksud kuasa 1. Sini kamu tulis 4 tolak 1. Kemudian barulah kita tengok dekat S nya pula. S kuasa sini 6. Sini 2. So 6 tolak 2. Kita akan dapat R 4 tolak, kuasa 4 tolak 1 jadi R kuasa 3. S kuasa 6 tolak 2 jadi S kuasa 4. 6 tolak 2 kan 4. So, nampak tak? Jawapan dia sama je. So, kamu boleh pilih mana satu nak. Kalau kamu ingat, tolak ni akan buatkan kamu dapat, bahagi ni akan buatkan kita punya indeks kena tolak, lagi mudah. Ingat hukum, insyaAllah boleh buat. Okay, so S4 nombor 6 ni, teacher guna hukum indeks. Sebab bila dia bahagi, indeks dia kita kena tolak indeks. Tolak indeks. So, mula-mula kamu buat. Okay, teacher tunjuk yang ni sekejap. Okay, sekejap. Okay. Tak nak pula dia. Okay, so katalah yang ni kita buat X dahulu. Kita buat X dahulu. Maka kita ada X kuasa 6 bahagi dengan X kuasa 2. Bila bahagi, kita tolak je indeks dia dengan 2. Barulah kita buat Y dengan Y. And then, Y kuasa 5 tolak dengan Y kuasa 4. Last kita dapat X kuasa 6 tolak 2 tinggal 4. Y 5 tolak 4 tinggal 1. Kalau 1 tak payah tulis. So kita akan dapat X kuasa 4 Y sahaja. Okey, takat tu okey tak? Rasa macam boleh-boleh lagi tak? Kau dah nak pengsan dah? Kau okey ke? Okey. Okay, right. Okay, good. So, kita teruskan yang ni. Yang tadi kita tak ada apa-apa operasi yang tadi tidak melibatkan number. Sekarang operasi ni ada melibatkan nombor. Maknanya, 27 bahagi 3 barulah X bahagi X kuasa 5 bahagi dengan X sahaja. Y kuasa 8 bahagi dengan Y kuasa 7. Nampak? So, dia involve apa? Number. Bila dia buat number, maksudnya kamu kena selesaikan number dulu. Macam mana tu cikgu? 27 bahagikanlah dengan 3. Macam tu. Dapatlah jawapan dia. Buat apa jawapan dia? So, kamu tak payah tulis macam ni. Just tulis result dia. Teruskan senang. 27 bahagi dengan 3, kita akan dapat 9. And then, X kuasa 5. Ni teacher buat X dengan X pula.
Ni X kuasa 1 kan. Tolak dengan 1. And then barulah teacher buat Y. Y kuasa apa? 8. Tolak Y kuasa 7. Terus kita boleh dapatkan jawapan X berkuasa 5 tolak 1, 4. Y berkuasa 8 tolak 7, 1. Dah. Ni sama ni. Toik dengan toik ni sama ni. Ya? Okey, sama jawapannya. Cuma ada 9 kat depan. Okey, teacher nak minta tolong kamu buat yang ni. Siapa nak mula dulu dengan teacher? Masya, cuba try dulu. Kita buat sama-sama boleh? Okey, 8 bahagi negatif 4. Jawapan dia apa? Negatif 2. Good. Jadi kita buat P pula. So, kita ada kat sini P kuasa 4. Tolak dengan P kuasa 3. Jadi, P kuasa berapa kita ada? P1. Okay, negatif 2. P1. P kuasa 1. And then Q pula. 2 tolak 1. Yes. So, kita akan dapat jawapan dia apa? 1. Ya. Kalau 1 dengan 1, kita hanya perlu tulis P, Q. Dah. Okay, good job. Ya. Macam tu. Alright. Boleh teacher nak minta kamu buat sekarang? Nombor 9. Buat sekarang semua orang. Buat nombor 9. Lepas tu nanti teacher tanya secara rawak. Siapa dapat jawapan dia? 3-3 orang. Okay, buat dulu. Cuba. Ambil masa 1 minit. Cuba dulu. Y kuasa 3. Negatif 3Y kuasa 3. Okay, jom kita check macam mana Masya dapat jawapan negatif 3Y kuasa 3. Mula-mula teacher kata kita ambilkan nombor dahulu. Selesaikan nombor dahulu. Apa operasi dia bagi, darab ke, bahagi ke, kita selesaikan nombor dulu. So, bila kita selesaikan nombor, 36 bahagi 3. Bahagi 3. Lepas tu bahagikan pula dengan negatif 4 kan? Macam ni sebenarnya. Nombor dulu. So, kita dapat apa? Kita dapat 36 bagi 3, 12. 12 bahagi negatif 4, negatif 3. Betul Kemudian barulah kita teruskan dengan menyelesaikan operasi yang melibatkan Y. Okey. So, kat sini kita ada Y kuasa dia 8. Kalau bahagi ingat indeks dia kena tolak. So, kita tolak Y kuasa 4. Dan juga ini tak ada kuasa bermaksud kuasa 1. Tolak 1. So, kita akan dapat negatif 3. Y. 8 tolak 4. 8 tolak 4 adalah 4. 4 tolak 1 adalah 3. That's why kita dapat Y berkuasa 3. Okay, betul lah Masya. Well done. Okay, macam tu lah. Dia macam tu. Senang sangat. Okay, cuba nombor 10. Dah try dah nombor 10? Dah cuba nombor 10? Nombor 10, benda yang sama juga apply. Iaitu kita bahagikan dahulu. Kita bahagikan dahulu yang ada number. Selesaikan dulu yang ada number. So, 15 bahagi negatif 3. Bahagi sekali lagi dengan negatif 5. Okay, 15 bahagi negatif 3 dapat negatif 5. Negatif 5 bahagi negatif 5 dapat 1. Kalau 1 je lah. Barulah kita selesaikan apa-apa yang ada dengan Z ni. Macam tu. So, kat sini kita ada Z berkuasa 4. Tolak dengan Z tak ada kuasa, maksudnya kuasanya 1. Dan juga Z berkuasa 2. Tolak je semua. So, kita akan ada 1 darab Z kuasa apa pun 1. Jawapan dia adalah 1 darab Z kuasa apa jugalah kan. So, 1 ni biar dekat sini. And then, Z kuasa 4 tolak 1, 3. 3 tolak 2, 1. Z berkuasa 1 adalah juga Z. So, jawapan dia Z. Okey. Yang ni macam kita pernah buat lah Z ni kan. Kita dah pernah buat kan Masya? Seriously, rasa pernah buat lah. Ya. Macam pernah buat. Teacher dah rasa kita pernah buat kat atas ni pun dah pernah. Ini pun dah pernah kan. Sebab kita tinggal yang ni kan. Yang susah ni. Okey. Adam, Wan Adam dengan mana
Mana dia tak tahu. Wan Adam dengan Nazrin boleh? Ingat lagi tak? Kita dah buat kan? Okay, teacher just nak recap lah yang ni kalau macam tu. Sebab kita dah buat. Ini pun teacher rasa macam teacher dah explain ni. Okay, so tak apa, teacher just explain lagi sekali as a recap. Ya, apa yang kita dah buat minggu lepas. Ingat, kalau dia kuasa dia di luar kotak ataupun luar kurungan, kita kena darab asas dia. Bukan darab asas, kita kena darab indeks dia. So, 2 berkuasa 4 darab dengan 3. Didarabkan dengan 9 berkuasa 5 darab 3. Okey, macam ni jawapan dia. Faham ya? Masing-masing? S4 yang ni, cuba buat nombor ni. Nombor 4. 2 kuasa 1 darab 5, so 2 kuasa 5. U kuasa 3 darab 5, 15. V kuasa 4 darab 5, 20. W kuasa 5, so W kuasa 5. Okay, ini je lah. Ini adalah cara kembangan untuk soalan jenis macam ni. Okey, jom kita buat yang seterusnya, iaitu nombor 8. Sebab teacher laju bukan pasal apa tau. Pasal kita dah pernah buat. So, yang ni 2. Baik, siapakah terkeluar dia kat sana? Teruskan, Nazrin terkeluar pula dah, kesian. Okey, right. So, kita teruskan untuk yang ni. 2 kuasa 4. Dia bila dia tak ada kuasa, maksud 1 darab 4, 4. So, X kuasa 2 darab 4, so kuasa 8. Bahagi dengan Y kuasa 3 darab 4, iaitu 12. Okey, takat ni boleh ikut tak? Macam mana jadi macam ni? Boleh. Boleh tak? Okey. So, ni yang nak datang kepada little bit problematic ni benda-benda kat sini. Dengan kat bawah ni, sikit lah. Teacher nak yang kat bawah ni, latihan-latihan ni. Okey. So, itu adalah recap minggu lepas. Alright. As for yang ini, teacher nak tunjuk sedikit lah. Teacher rasa yang atas-atas ni kamu dah boleh buat sebab ni pun macam kita dah pernah buat kan. Okay, teacher akan tunjuk nombor 5 dan nombor 6. Cuba tengok nombor 5. Mula-mula kita bukakan dulu kurungan. So, 2 kuasa 5. And then G pula darab dengan ni. Lepas tu H punya kuasa darab dengan ni. So, kita ada 2 berkuasa 5. G kuasa 3 darab 5, 15. H 5 darab 5, 25. Boleh And then darab dengan 5 kuasa 2. G kuasa 4. Dan juga H berkuasa 2. And then kita bahagi dengan 40. G kuasa 10. H kuasa 20. Dia macam tu. Okey. Bila kita dah ada macam ni, maka barulah kita selesaikan sikit-sikit lah. So, ni 40 ni sebenarnya apa 40 ni? 40 ni sendiri boleh dipecahkan kepada apa? 2 dan juga 5. Okey, 40 adalah 4 darab 10 Di mana 10 ni boleh dipecahkan kepada 5 darab 2. Betul tak? 4 ni boleh pecahkan kepada 2 darab 2. Okey, so sebenarnya 40 ni kalau kita pecahkan, kita akan dapat 2 kuasa 3 darab 5. Okey, so tengok teacher tukar balik ni. 40 ni kita tukar sebagai 2 kuasa 3 darab 5. Okey, kamu faham kan kenapa teacher tukar jadi 2, sini 5? Faham tak? Faham. Sebab teacher nak potong. Senang nak potong. Okey. So, 2 kuasa 5 bahagi, maksudnya tolak, kuasa 3. Macam tu. Okey. So, bila kita dah ada macam ni, and then yang ni pula 5 kuasa 2. Tolak. 5 kuasa 2 tolak apa guys? Kuasa 1. Betul tak?
Betul. Okey. Lepas tu? Lepas kita buat nombor, kita buat apa pula? Kan? Betul tak? Kita buat yang G je pula. So, kita ada kat sini G. Masalahnya kat sini kita ada G darab. So, kalau darab dia tambah 15 kat sini. Tambah dengan 4. Kemudian dia bahagi. Bila bahagi, kita tolak. Tolak dengan 10. Macam tu. So, kita dapat G kuasa 15 tambah 4 tolak 10. And then H kita. H pula. Dah habis G, barulah kamu buat H. So, kali dengan ni. H. Ni H. Okay. So, kita ada H pula berkuasa 2 tolak dengan 20. Macam tu. So, kita simplify dia 2 kuasa 5 tolak 3. Kita dapat 2 kuasa 2. And then 5 kuasa 1. Tak payah tulis lah. 2 tolak 1 kan 1. So, kita tak payah tulis. And then G kuasa 19 tolak 10 kuasa 9. H kuasa negatif 18. Sebab apa? Sebab 2 tolak 20. Kita akan dapat negatif 18. Okey, takat ni siapa faham? Siapa yang ada masalah? Okey semua orang? Okey ya? Ya. Okey. Teacher bagi kamu seminit. Cuba kamu buat yang ni. 4 kuasa berapa ni. And then let's see. Teacher nak tanya Wan Adam. Untuk jawapan yang ni. Cuba Wan Adam. Tapi the rest of you buat juga sebab teacher nak tahu apakah jawapan akhir kamu. Okay. You guys have 1 minute. Wan Adam, apa jawapan dia? Tak try ko. Nazrin? Apa jawapan dia, Nazrin? Empat. Ya. M kuasa 11. Kuasa 11. N kuasa 8. Kuasa 8. Okey, jom kita tengok macam mana boleh apa ni, macam mana boleh dapat sampai macam ni nah. Teacher pun tak, sebenarnya to be honest, teacher tak tahu jawapan dia. Oh, mengantuk betul bila kita tak boleh minum, tak boleh makan ni kan. Dia jadi mengantuk pelik. Kamu tak mengantuk ke? Teacher jadi macam ni. Macam nak tidur dah, mengantuk. Okey. So kita buat yang ni Mula-mula buka kurungan dulu. Teacher nak buat yang ni dulu. 4 kuasa 2. 4 dengan ni ada kuasa 2 kat luar jadi 4 kuasa 2. M kuasa 5. 5 tu kena darab dengan 2. Jadi kita dapat M kuasa 10. N tu tak ada kuasa, maksudnya dia 1. So 1 darab dengan 2 dapat N kuasa 2. Dia macam tu. Kemudian darab. Kat sini Maya yang terror ni pun. Maya, Masya ni, Nazrin. Semualah. Adam semua. Cuma Maya dia tak datang hari ni. Dia letih sangat. Okey. So yang ni. Kita ada 6. Kita buka kurungan. Dah habis buka kurungan yang pertama. Kita buka kurungan yang kedua. Iaitu yang ni. 6 kuasa 2. Dah indeks dekat situ 2. And then M kuasa 4 darab 2. Jadi M kuasa 8. N kuasa 7 darab 2 dapat N kuasa berapa guys? 14. Macam tu. Tu teacher dah buka kat atas. Sekarang, tolong teacher buka kat bawah. 4 kuasa berapa? Nazrin, 4 kuasa? Kita buka yang bawah ni pula. 4 kuasa? 2. 2. M kuasa? 6. 6. N kuasa? 12. Okay. So, semua dah betul. Cara bukaan betul. Maksudnya kamu faham macam mana darab masuk. Adam faham, Adam? Macam ni cakap dia. Darab masuk. Faham tak? Macam mana dapat 12? Macam mana dapat 6? Faham tak? Adam? Dah tak suara dia ni. Oh, Adam. Okey tak? Tak okey lagi. Not yet there. Faham? Okey, Alhamdulillah. Alright. So, bila kita dah faham macam mana kita nak buka. Kan? Macam mana kita nak buka. And then, barulah kita selesaikan. Kita tengok macam mana.
Yang teacher dah heran macam mana dapat ni ha. Okay, yang lain tu teacher rasa okey lagi. Okay, so bila kita dah buka, barulah kita tolak. Kita tengok 4 kuasa 2. Bahagi 4 kuasa 2. Dapat 1. Betul tak? Kalau tak tahu pun kita buatlah 4 kuasa 2. Kan bila dia bahagi, indeks dia tolak. So 2 tolak 2 kita akan dapat 4 kuasa 0. 4 kuasa 0 kan 1. Sama juga. Dia macam tu. That's the reason why kadang-kadang kita tak tulis. Sebabnya 1. Habislah 1 lah. So kita bahagi biasa pun dah dapat 1 dah. Macam tu. Faham tak? So teacher tak tulis pun tak apa. Sebab kita dah bahagi. So 6 ni nak bahagi dengan berapa kat bawah tak ada. So biar dekat situ. And then seterusnya. Kita ambil M pula. Sini M kuasa 10, kuasa 8, kuasa 6. Okay, kita tengok. M kuasa 10, M kuasa 8, M kuasa 6. Tadi yang biar tu adalah kuasa 6 kuasa 2 kan. Tu tulis dekat situ. Biar dekat sini. And then M pula. M kuasa 10. Bila dia darab. Yang ni kita kena tambah 8. Kemudian bila dekat bawah. Maksudnya dia bahagi. Kita kena tolak 6. So dekat atas dengan atas. Kamu tambah indeks dia. Kat bawah kamu tolak. Okay. So habislah bahagian M. And then barulah kita buat N pula. N kuasa 2. Tambah kuasa 14, N kuasa 12. Okay, so N kuasa 2 tambah 14 tolak N kuasa 12. Macam tu. So, bila dah ada macam ni, kemudian tulis ni tak ada apa-apa, tulis balik. M 10 campur 8, 18 tolak 6, 12. So, M kuasa 12. N kuasa dengan 2 tambah 14, 16. 16 tolak 12. 16 tolak 12. 4. Okey. Siapa yang dapat macam teacher dapat? Tolak biasa je lah. Dapatlah. Ya. Tolak biasa yang atas. Cuma kamu kena faham macam mana nak tulis indah bentuk. Bila nak tambah. Bila nak tolak. Okey. Yang tu yang teacher nampak masih lagi lemah lah. Okey, so kita kalau kita dah ada kelemahan kat sini, so kita tak boleh skip lah yang ni. Dengan yang ni. Cuba kamu try buat dulu nombor 3 dan nombor 4. Tolong salin soalan sebab teacher nak ni tau, teacher nak tengok jalan kira. Siapa dah siap, tolong hantar satu persatu. Jangan hantar dua-dua terus buat. Dua-dua tak. Hantar satu persatu. Teacher nak tengok nombor 3 dahulu. Salin soalan sebiji-sebiji macam ni. Kemudian teacher nak tengok step by step jawapan sekarang. Boleh? Teacher bagi masa kamu 3 minit. Teacher nak tulis dengan jelas, ambil gambar dengan jelas, hantar sekarang. Teacher nak tengok Teacher nak tolong baiki kat mana step by step kamu yang salah. Okay. First, buka kurungan. Alright, you guys have 3 minutes. Okay, sekejap teacher check Nazrin punya jawapan. Masya belum siap lagi ke? Dah. Dah. Mana jawapan? Teacher tak dapat snapshot. Dah nampak dah Nazrin punya mistake kat mana? Nampak. Kan sayang kan? Tu namanya careless mistake. Actually kan boleh dapat full mark kat situ. Okay, teacher dah check semua. Masya pun dah betul. Alhamdulillah. Nazrin sikit saja yang nak dibetulkan. Alright. So teacher nak tunggu ni. Surat dari Adam. Surat dari Adam. Result dah jalan kira dari Adam. Teacher teringin nak tengok kat mana lagi tersilap buat. Alright. So teacher akan tunjukkan sekali lagi macam mana kita nak buat. Nombor 3 dengan nombor 4 ni teacher tak tunjuk. Sebab teacher nak nanti Wan Adam dia nak kena buat kan. So teacher akan tunjukkan nombor 1 dan nombor 2 ni macam mana. Okay. As for Maya pun buat nanti nombor 3 dengan nombor 4 ni send kat aunty check. Alright. So, untuk nombor 1 ni, kita kena tengok check yang mana satu yang belum buka kurungan. So, ini dah buka, biarkan. Yang belum buka ni kita akan bukakan. So, kita tulis balik 5 kuasa 3 darab. Okay. Sekarang, ini nak buka kurungan maksudnya indeks dia, nombor yang dekat indeks, nombor kecil kat atas itu, kita darabkan. So, nombor asas kita tulis balik. Nombor 5 dengan 4 kecil ni kita darabkan. So, 5 darab dengan 4, kita akan dapat 20. Sebab tu datangnya 20 tu. Kemudian bahagi kita pun turun balik. Tulis balik. 2 kuasa 9. Just tulis 2 kuasa
9. Itu mula-mula step ni. Kemudian untuk 5 kuasa 3 ni tulis balik sebab kita tak ada apa-apa nak dibahagikan dengan bawah ni. Tetapi 2 kuasa 20 boleh ditolak dengan 2 kuasa 9. So kita tulis balik 2 sebab asasnya sama 2. Kemudian nombor indeks dia 20. Bila dia buat bahagi, kita boleh buat tolak dengan sini. Indeks kat bawah ni iaitu 9. Maka jawapan akhir kita adalah, ni tulis balik. 2 kuasa 20 tolak 9 kuasa 11. Okey, teacher rasa kamu boleh buat rekod kat sini kan? Betul tak? Teacher rasa okey dah kot. Yang ni? Jom kita buat sama-sama. 6. Benda yang ni darab ni. Dapat 16. Darab 4 dengan 4 ni maksudnya 4 kuasa 1. So 1 darab 6, 6. Negatif 4 kuasa 6. Dah buka lah kurungan sebenarnya. Okay. And then bahagi 6 kuasa 7 darab. Okay, yang ini negatif 4 kuasa 2 ni. Kalau kamu ambil kalkulator, kamu tahu dia adalah negatif 4 darab negatif 4. So kita akan dapat positif 16. Sebenarnya ni dalam kurungan ni positif 16. So positif 16 tu darab positif 16 ataupun kita buat 4 kuasa 2 lah, senang. Sebab dia pemadam. Okey. So dia 4 kuasa 2 lah, positif 16 ni adalah, alamak salah. Okey. So negatif 4 kuasa 2 maksudnya kita akan dapat positif 4 kuasa 2 kurungan kuasa 2. So kita akan dapat berapa guys? 2 darab 2, 4 So padam, padam sebab nak ambil space untuk mengira. So kat sini ni dekat dalam ni sebenarnya kita akan dapat 16 tau. 16 kan 4 kuasa 2 juga kan. Okey. Sebabnya kalau negatif 4 darab negatif 4 at the end kita akan dapat jawapan dia positif sebab teacher tulis 4 kuasa 2. And then kita akan dapat 6, tulis balik 6 kuasa 16 darab dengan negatif 4 kuasa 6 bahagi dengan 6 kuasa 7 darabkan dengan 4 kuasa 2 darab 2 4. So dekat sini bila kita dah ada macam ni kan, sini 4 sini 6, kita ambil 6 kuasa 16 tolak 7. Okey, darab dengan negatif 4. Negatif ni kita keluarkan negatif 1. So dia akan jadi 4 kuasa 6. Okey, 4 kuasa 6 tolak 4. Tolak 4. Sebab apa? Sebab bawah ni 4. So kita akan dapat jawapan dia 6 kuasa 9 darab dengan negatif 4 kuasa 6 tolak 4, 2. Okey. Di mana kalau negatif 4 kuasa 2 ni sebenarnya sama juga 4 kuasa 2 iaitu 16. Boleh je kamu nak tulis dia dalam bentuk positif pun tak ada isu. So 6 kuasa 9 darab 4 kuasa 2 pun sama je jawapan dia dengan atas. Okey. Siapa faham yang sini? Okey Ada complicated sikit lah nombor 2 tu. But sama je jalan kiranya. Okey, so jalan kira semua dah ada kat situ. In case kalau kamu nak confirm. Sebab jalan kira wajib kita tahu kan. Tapi kita macam, aku tak confirm lah jawapan aku ni berapa. In case kalau lah ada homework macam ni dari sekolah dan kamu tak faham. Tapi nak juga tahu jawapan sebab kita nak check jalan kira kita betul ke tak kan. Maka buat macam ni. Okay, nampak tak kalkulator teacher? Nampak tak? Tak nampak. Saya share screen lagi sekali. Okay, seandainya kamu tidak ada jawapan tapi macam I need to know what is the answer kan. Buka kalkulator. Buka kalkulator and then kita punya soalan yang ni kan nombor 2 ni kan. Nampak tak? Tak nampak. Tak nampak tak nampak. Sekali lagi. Stop presenting. Nampak? Cuba sekali. Nampak tak? Nampak ke?
Kalkulator teacher nampak? Nampak. Okay. Alright. So macam kita nak check kan. Ni penting tau. Ni step ni penting sangat sebab kadang-kadang kita ada soalan macam ni kita tak tahu. Tapi syarat dia janganlah ada R dengan S ni. R dengan S ni memang kamu tak boleh check. Tapi kalau ada nombor kosong lebak book macam ni. Yang sebiji kosong macam ni. Kamu pun type lah. Sebiji macam ni. Tengok teacher tunjuk. 6 kuasa 2 kurungan. Dia kurung tutup. Kamu pun tutup. Kuasa 8. Nak kuasa 8 bermaksud tekan ni X cap ataupun X kotak 4 segi ni. X cap tu dia macam tu. Macam tu. Ataupun X kuasa 4 segi ni. And then tulis 8. Macam tu. Kemudian turun balik. Darab. Negatif 4 kuasa 6. Kurungan. Negatif 4. Tutup kurungan kuasa 6. Macam tu. Kemudian bahagian bawah dia. Pergi bawah. 6 kuasa 7. 6 kuasa 7. Okey, turun bawah darab. Kurungan, buka kurungan negatif 4. Dia 2 kali ya, kurungan luar, kurungan dalam. So tekan lagi sekali kurungan negatif 4. Tutup kurungan kuasa 2. Tutup lagi sekali kurungan kuasa 2. Okey. Nampak tak? Sebiji macam kat sebelah ni kan? Cuba buat. Dia sebenarnya sama je. Kamu tekan sama dengan point. Mak banyaknya. Okey, 161 24 31 36. Kita nak tengok betul tak? Kita punya jawapan 161 24 36 121 24 31 31 36. Okey. So, kamu ambil ni 6 kuasa 9 darab 4 kuasa 2 ni. 6 kuasa 9. And then darab dengan 4 kuasa 2. Sana. Hello, Assalamualaikum. Teacher selalu dapat lampu free kat bawah tu. Okey, so 6 kuasa 9 darab dengan 4 kuasa 2. Tu sama jawapan dia nampak. 161 24 31 36. Okey, so kita tahu jawapan akhir kita betul. Boleh? Boleh Faham tak? Boleh. Kena check Faham. Kena check macam tu. Sebab kadang-kadang kita tak ada jawapan tapi yang ini applies untuk number tanpa variable. Kalau ada variable susah sikit. Sebab tu kamu kena tahu hukum-hukum indeks untuk dapatkan jawapan. Okey. So, yang lain tu, yang nombor 3 dan nombor 4, teacher remain sebagai unknown. Sebab kawan-kawan yang lain semua jawapan dah hantar betul. Dan yang tak betul pun dah dibaiki. So, untuk Maya dengan Adam, tolong hantar jugalah nombor 3 dengan nombor 4 ni. Tak kira lah macam mana pun. Cuba dan try. Sebab kalau kamu tak try sekarang, dia akan drag tau benda ni. Akan drag. Dia akan jadi besar dan banyak tak tahu. So, get to know how to do this one. Alright? Okay. Buat try juga sampai tahu. Alright. So, kita ada kelas. Kita pukul 4.45, 5.45. Kelas kita sampai pukul apa hari ni guys? Sampai 6 suku kan? Sikit je dengan masa. Sekejap je masa. Tak rasa kan? Dah tinggal berapa minit je lagi. Dah tak sampai less than 20 minit dah nak habis kelas. Okay. So, teacher nak teruskan sikit lagi. Untuk hukum-hukum indeks yang kamu perlu tahulah untuk minggu ini. Minggu lepas, kita dah tahu hukum kembangan. Itu yang kita kembang macam ni. Sebab kita belajar hukum kembangan yang ni. Bila A kuasa M, kemudian kurungan ada N. So, kita hanya darabkan indeks. So, kita akan dapat A, M darab N. Juga ditulis sebagai AMN. Macam tu. Sama juga macam ni. Ya, kan? So, bila kita ada A kuasa M, B kuasa N, kurungan kuasa P, kita just darab masuk saja A, M, P, B, N, P. Darab masuk je. Ini darab ini. M darab P dari dapat MP. N darab P dapat NP. So, sama je. Ini adalah hukum kembangan. Sama juga hukum kembangannya jika dibuat bahagilah kat sini.
So, A M bagi A kuasa N kurungan P. Kita akan dapat A M P A N P. Macam tu je. Dia sama je. Okay. Alright. As for today, ini something else yang kamu kena tahu lah. Yang ni dengan yang ni insyaAllah saya rasa kamu dah tak ada masalah. Sebab A tak ada apa-apa kat sini bermaksud A kuasa 1. Manakala A kuasa kosong, nilai dia sentiasa 1. Apa-apa sajalah berkuasa kosong. Tak kisah A ke, 10 ke, 100 ke. Jika ia berkuasa kosong, nilainya adalah 1. Alright. Okay, benda baru yang teacher nak tunjuk kat sini hari ini adalah jika kamu diberi A kuasa negatif N. Bila disebut negatif keluar, bermaksud kamu kena tulis 1 per. Keluar je negatif bermaksud 1 per. Apa teacher cakap ni? Macam ni. Maksudnya, A kuasa negatif 4 contoh. Bermaksud kita akan dapat 1 per A kuasa 4. Macam tu. Faham ya? Maksudnya A kuasa 4 tu dia duduk kat bawah. Sebab tu kita tak ada negatif. Alright. As for yang ni, kalau kamu perasan, kenapa sini A per B kuasa negatif N, tapi bila kuasa tu ditukar, kuasa tu dia jadi positif, dalam dia ni bertukar. Yang ini panjang sikit tapi teacher boleh explain lah. So, kita ada, teacher cari jalan sikit. A kuasa, A per B kuasa negatif N. Ada tak tempat conteng kat sini? Sekejap ya. Saya cari tempat untuk tulis nota. Oh, tak ada. Tak ada juga. Okey, teacher tulis kat sini sikit lah ya. So, bila kita ada okay. A per dengan B kuasa dengan negatif N. Macam mana kita dapat yang ni So, teacher tunjukkan sikit lah. So, kita buka A kuasa negatif N per dengan B kuasa negatif N. Okey, yang A kuasa negatif N ni maksudnya apa? Maksudnya 1 per A kuasa N. Betul tak? Yang ni kan? Kita tukar, kita dapat N. Betul tak Masya? Faham tak? Kan? Ya. Okey. Kemudian untuk B kuasa negatif N ni adalah, ni teacher buat yang bawah pula. Adalah 1 per B kuasa N. Yang ni betul? Faham tak? Takat ni faham kan? Yang ni teacher tukar jadi ni. Yang ni. Faham. Kan? Okay, sekarang macam mana pula yang ni tiba-tiba boleh dapat ni teacher? Tengok sampai habis. Okay, so 1 per A kuasa N, kita bahagi 1 per B kuasa N. Bila bahagi, nak buat apa-apa operasi, kita tak boleh bahagi. Kita kena darab. Bila darab, kita kena tukar ni upside down. Kita akan dapat 1 per A kuasa N darab B kuasa N per 1. Okey, yang kat sini siapa faham? Faham kan? Ini biasa kita buat lah yang ni. Tukar terbalik ni. Okay, that's good. Alright. Okay, so good Masya. Okay, so yang ni kita ada B kuasa N bahagi. So, bila teacher darab 1 darab dengan B kuasa N, teacher akan dapat B kuasa N per dengan A kuasa N darab 1 A kuasa N. Okay, so bila kuasanya sama, so B dengan A ni, teacher boleh faktorkan kuasanya keluar. Iaitu kuasa dia N. Maka, dapatlah macam ni. Okay, itulah sebabnya kenapa kalau kamu nak tanya A per B kuasa negatif N adalah sama dengan B per A kuasa N. Ini sebabnya. Okay, itu caranya. Itu macam mana ahli matematik buat derivation supaya kamu dapat jawapan tu. Okay, itu je lah. Tak payah hafal pun. Kalau kamu buat sekali, 2 kali, insyaAllah dapat dah tu. Alright. Seterusnya, barulah kita buat kat sini contoh dan latihan. Kalau dia kata kita nak fahamkan apakah A kuasa negatif M, kita nak fahamkan yang ini A kuasa negatif N ni adalah sama juga dengan 1 per A kuasa N. So, kita nak fahamkan yang ini, jom kita buat latihan kat sini. Okay, so 8 kuasa negatif 6 bermaksud 1 per, ingat kalau ada negatif kita buat 1 per 8 kuasa 6.
Boleh faham yang ni? Tu je. Simple. Boleh. Okey. Yang ni pula. X kuasa negatif 2. Okey, jadi apa? 1 per. Siapa tahu jawapan dia? Kuasa? Kuasa 2. Yes, betul. Okey. Yang ini pula? 1 per. Y. Kuasa? Kuasa 4. Yes, betul. Tepat sekali. Good job. Okey. Nah, dia datang dengan satu lagi tambahan pula. Dia tambah perisa sikit. So, kita ada 3 kat sini. Jawapannya sepatutnya jadikan kita kan 3 kat sini. Bermaksud 3 darab dengan ni kat sini adalah 1 per T kuasa 3. Betul? So, sebenarnya jawapan dia 3 darab 1 kita akan dapat. Jawapan 3 per T kuasa 3. Okey, yang ni. Ini contohnya. Okey, cuba kamu bacakan yang ni. Apakah jawapan dia? Marsha? 2 per 5 darab 1 per U kuasa 2. Which is, dapat jawapan dia apa? 2 per 5 U kuasa 2. Betul? Sebab apa dapat menjadi? 2 darab 1, 2. 5 darab U kuasa 2 adalah 5 U kuasa 2. Boleh Okey, Nazrin pula Nazrin? Boleh. Boleh, okey. Alhamdulillah. Alright. Nazrin, yang ni cuba yang ni pula. Nazrin bacakan. Empat. 4 per 9. V. Okay. Ha? 4 per 9 darab 1 per V kuasa 3. Betul. So, jawapannya apa dia? Kuasa 4 per 9V. 4 per 9V kuasa 3. Ya, betul. Tepat sekali. Ha, tu. Nampak? Boleh faham Dia tak susah tau maths ni. Cuma dia banyak. Bila dia banyak, kamu perlukan latihan. Untuk ingat. Kalau tak buat latihan, susah hati teacher nak cakap. Ya? Okey. So, kita tengok kat sini. 1 per 5 kuasa negatif 2. Teacher rasa kat sini insyaAllah kamu tak ada masalah. Adam okey Adam? Teacher nak tanya kat Adam yang bawah ni pula Okey, 1 per 5 kuasa negatif 2 adalah sama juga dengan 5 kuasa 2. Teacher, macam mana dapat ni? Sama cerita dia macam kat atas tu Maksudnya, kita buat 1 per 5 kuasa negatif 2 ni apa dia? Maksudnya 1 per. Nampak je negatif, maksudnya 1 per 5 kuasa 2. Ini macam derivation yang teacher ajar kat atas tadi. So, bila kita ada 1 bahagi 1 per 5 kuasa 2. So, kita tak boleh buat bahagi. Kita kena buat darab. Jadi, 5 kuasa 2 per 1. Okey. So, jawapan dia 5 kuasa 2 je lah. Sebab 1 darab 5 kuasa 2 adalah 5 kuasa 2. Per dengan 1, 5 kuasa 2 juga. Macam tu. Faham kamu? Macam mana teacher dapat? Sama juga dengan yang sebelah. Nombor 7, 8 dan juga nombor 9. Okey. Adam. Yang ni. Jom kita buat sama-sama Adam. Dia kata 1 per. Maksudnya 1 bahagi dengan 8 kuasa negatif 3. Bermaksud 1 per 8 kuasa 3. Betul? Kemudian, kita tak nak bahagi ni. Kita nak 1 darab 1 per 8 kuasa 3. Kita akan dapat. Ni kena upside down kan? Toik. Kan? Balik pula teacher. Okey, so kita akan dapat 8 kuasa 3 per 1. So, 1 dengan 1 ni boleh bahagi, dapat terus 8 kuasa 3 pun boleh. Macam tu. Okey. Boleh tak teacher nak minta sekali lagi kamu buat ni toik dengan toik ni. Siapa dapat jawapan dia bagi tahu. Dapat teacher dapat jawapan dia. Kalau tak dapat pun bagi tahu. Tak payah hantar. Teacher je nak tahu. Okey, buat sekarang. Teacher bagi 2 minit. Adam, buat sekarang Adam hantar. Teacher nak tahu apa ni? Teacher nak tahu juga dah orang kata apa? Dah rindukan jawapan dari Adam ni. Okey, buat sekarang guys. Okey, dah siap ke? Siap.
Okey, dah siap ke? Apakah jawapan dia actually? Semua orang tahu kan jawapan dia senang je tak? Kita terus ambil. A kuasa 5. Ya, A kuasa 5. Betul? Ni B kuasa 7. 7. Ya, betul. Okey, cumanya kalau nak tahu kenapa dapat sedemikian rupa, jalan kiranya di sini. Macam tu saja. Okey, good. Alright, kita ada sikit je lagi. Kita ada lebih kurang 7 minit sahaja. Teacher nak minta kamu buat lain lagi. Ya Allah, banyaknya yang teacher minta. Mujur kamu okey. Okey lagi tak hari ni? Kita dah letih dah. Tak nak dah teacher, tak larat dah. Okey. Okey. Okey, right. Okey, ini kalau yang ni tak payah, yang ni teacher tak nak. Kenapa pula nak tulis dalam bentuk negatif, tak payah. Okey. Kita just solve the problem. Kita nak mempermudahkan setiap yang diberi berikut. Okey. Adam kalau tak faham kan, nanti bagi tahu teacher. Teacher ada juga buat recording untuk hari ni. Okey. So, untuk 5 kuasa 4 darab 5 kuasa 2 bahagi 5 kuasa 8. Alah, ni kamu, teacher rasa kamu dah boleh buat dah ni. Okey, so kita tulis 5. Dia kalau macam, bila dia darab, so indeks dia kita akan tambah. So, 5 kuasa 4 tambah dengan 2. Asasnya sama jangan asas dia berbeza. Kemudian bila dia kata bahagi, kita kena tolak dengan 8. Tolak je asas dia 8. Maka jawapan kita adalah 4 tambah 2, 6. Tolak 8, kuasa apa? Negatif 2. Jawapan dia. Okey. So, bila kita dapat kuasa negatif 2, kita kena tulis dalam bentuk yang termudah. Bentuk termudah maksudnya dia tak nak nilai negatif. So, kita kena, ni teacher buat pergi sebelah. So, nilai 5 kuasa 2 ni, ingat, kalau jumpa je negatif, maksudnya 1 per 5 kuasa 2. Okay. Inilah bentuk termudah. Ini maksud dia bentuk termudah. So, teacher rasa bolehlah kamu buat nombor 2, betul tak? Boleh try tak? Nombor 2 sekarang. Teacher nak tengok berapa jawapan dia. Ambil masa 30 saat, try semua orang. Nombor 2, and then bagi tahu teacher, and then teacher check. Betul tak? Buat sekarang. Tahu pun. Okay, good. Kuasa negatif 6. Sekali lagi. C. 1 per C. Kuasa negatif 6. Lain macam. Ni bukan bentuk mudah ni. Belum mudah ni. Sebab dia dah negatif kan. Okay, tak apa. Kita check. Macam mana boleh dapat macam ni. Okay. C kuasa 7. Bila dia kata bahagi, kita tolak 3. Ni bila darab, kita kena tambah kuasa negatif 10. Negatif, tulis negatif. Jangan buang pula. C kuasa 7 tolak 3 adalah 4. 4 tolak 10 negatif 6. Okay, so bila bawa yang ni pergi sebelah, kita bawa pergi sebelah lah, kita akan dapat ada je negatif, kita buat 1 per C kuasa 6. Tak payah negatif dah, Masya. Dia teruskan saja. Okay. Kuasa 6. Good job. Very good. Good try. Kalau tak try, tak tahu. Dah try baru tahu. Okay, I buat salah sekali. Lepas ni, I akan ingat. Macam tu lah. Alright. Habis dah kot untuk pelajaran kita pada hari ini. Teacher tak mau proceed dah dengan yang lain-lain. Kita habiskan apa yang ada sahaja dekat sini. So, basically, kita ada... Misalnya kan, teacher kalau tu, nak minta manja dengan hampa lah. Homework lah. Lagi sekali kat sini. Homeworknya. So, tak tahulah berapa banyak homework. Dah dari atas tadi sikit. Tapi tak adalah lebih dari 5 rasanya kan. Buat saja. And then, tulis bagi jelas. Janganlah ambil gambar kecil. Hantar dekat teacher jenuh teropong. Ya? Yeah? Okay. So, teacher akan tunjukkan nombor 3 ni macam mana kita nak buat. 2 ni dengan ni darab. Jadi, 2 kuasa 12. Darabkan 5 kuasa 2. Teacher buat apa ni kat sini? Buka kurungan dahulu. Okay, 2 kuasa 7 tulis balik. 5 kat sini kuasa 2 darab 3 6.
Kemudian kita akan dapat 2 kuasa 12 tolak 7. Kemudian 5 kuasa 2 tolak 6. Dia macam tu. So kita akan dapat 12 kuasa 2 tolak 12 tolak 7. Jadi kita dapat 5. And then 5 kuasa 2 tolak 6 adalah negatif 4. So jawapan dia adalah yang mana positif letaklah kat atas. Tapi 5 kuasa negatif 4 ni bermaksud kita darabkan saja dengan 1 per kuasa 5 kuasa 4. Sebab apa 1 per jadi ada negatif? Okay, so bila macam ni, ambil 12 kuasa 5 darab 1. Kita akan dapat 12 kuasa 5 per 5 kuasa 4. Macam tu je jawapan ni. Okay, tercakap kamu faham lah yang nombor 3 ni. Okay tak? Okay, senyap dah. Okay, dia kena try sendiri Kamu kena try sendiri. Teacher boleh tunjuk jalan. Tapi yang tuan badan kena try. Macam mana nak try dan nak lock benda ni? Homework. That's the homework. Benda semua masuk dah dalam kepala. Tetapi adakah ia dikunci? Belum. Kamu belum kunci dia. Dia masih boleh keluar. Boleh terbang keluar kembali. So untuk dia tidak terbang keluar kembali, that's the homework. So kena buat homework Alright. Lepas tu teacher dia cakap buatlah homework supaya kamu kuncilah benda tu kat kepala gitu. Okay, so last one. Kita ada 5 kat sini. Ada lagi tak nombor? Tak ada. Tulis sahaja 5. A, sini ada A, B, B. So kita ada A dan B sebagai pemboleh ubah. So A kuasa 3. Ni darab. So tambah 2. Bila tolak, bila bahagi kita tolak dengan 5. Okay. Kemudian B pula. B kuasa 4. Tambah 2. Tambah tolak 9. Faham Sekarang by now kamu dah patut tahu kenapa indeks tu ditambah atau ditolak. Jika kita dah jumpa darab, dia tambah. Jika kita jumpa bahagi, dia tolak. Sekejap Iman tutup pintu Umi Iman. Kamu sembang kuat betul. Okay. So kita ada 5. A kuasa 3 tambah 2, 5. 5 tolak 5, kosong. Kemudian B kuasa 4 tambah 2, 6. 6 tolak 9, negatif 3. So kita ada 5. A kuasa kosong, B kuasa negatif 3. Okay. Sebenarnya to be honest, nak memudahkan B kuasa negatif 3 tu kamu letak je kat bawah. So kita ada 5. A kuasa kosong adalah 1. Per dengan B kuasa 3. Ataupun kita tulis sebagai 5 per B kuasa 3. Ni B kuasa negatif 3 ni. Kalau lah kamu tak nak buat macam ni kan. Kamu tak faham. Cikgu ni macam mana ni. Tiba-tiba letak bawah. Boleh je kita buat cara macam atas ni. Iaitu 5. A kuasa kosong sekali lagi adalah 1. Darabkan dengan B kuasa negatif negatif 3 ni adalah 1 per B kuasa 3 kan? Betul tak? Ingat lagi tak? Ni kita tukar jadi ni kan? Tukar jadi ni kan? Macam tu. So okay. Bila kita darab 5 darab 1, 5 darab lagi 1 pun 5 juga. So dapat 5 per B kuasa 3. Dah. Tu je lah. Okay. Takat ni ada soalan tak? Sebab habis dah kelas kita. Tapi yang ni akan remain as your homework. Faham tak? Hari ni punya kelas ada sedikit apa kata? Dia punya susah senang dia tu lah. Sebab it's not as simple as what we see. But kamu faham Boleh tangkap tak? Teacher akan share dekat homework tadi dekat dalam kita punya Okay, that's good. Okay, daripada rate 1 sampai 10 kamu berapa kamu nak letak untuk hari ni punya kelas? Kepayahan dia tu, tahap kepayahannya. Saya 4 ke? 5 ke? Kau 8 ke payah dia? Macam tu. Kau kesenangan lah tahap 2. Tak payah sangat lah maksud dia. Bagi.
Nazri? 5 masa. 5, 50-50. Okay. Maksudnya kena buat homework tu. Kena wajib. Kalau macam wajib. Okay, good. Wan Adam, agak-agak berapa markah? Tahap kepayahan untuk hari ni. Tak tahu teacher. Ni lelaki tadi tak tahu penyakit bulan Ramadan dia main kot. Aduh, okay. Teacher faham. Alright, so teacher rasa takat tu saja untuk hari ni. In case kalau kamu masih lagi tak faham atau perlukan penerangan, bagi tahu teacher, insyaAllah teacher akan buat video. Video tu tak adalah sampai 10 minit semua, tak. Teacher akan buat video pendek khas untuk terangkan satu-satu yang tu je. Kalau kamu tak faham negatif 1 per tu kan, teacher terangkan yang tu sahaja. Atau kalau kamu tak faham mungkin bahagian lain, bagi tahu teacher bahagian mana. Teacher explain sikit yang ni, and then explain. Sebab kalau teacher explain banyak pun, macam sekarang teacher tengah buat recording kelas 1 jam kita ni. 1 jam lebih kita ni. Nak ke kamu tengok 1 jam lebih ni? Boleh muntah tau. Okay. Itu maksud teacher. So, kalau kita buat recording pun, best adalah soalan-soalan yang kamu tak tahu. Jadi teacher explain. Macam tu. Okay guys. Salam berbuka. Tapi tolong mak buka puasa hari ni. Teacher lapar gila. Rasa seronok pula Ramadan nak makan. Rasa macam seronok. Tak tahu nak cakap macam mana. Ada pasar Ramadan tak? Dekat Sarawak ada pasar Ramadan sini? Ada? Dok pi? Tak. Oh, Mami dah tak Ramai. masak. Oh, itulah ramai sangat. Nazrin? Sempat pergi pasar Ramadan tak Nazrin? Tak pergi. Tak pergi. Wan Adam, Langkawi macam mana? Langkawi biasa teacher tak pernah dengar lagi pasar Ramadan dia. Best kau. Ui, best JP. Teacher dengar dekat, kan teacher mak teacher kan berniaga dekat pasar Ramadan kan. So, mereka kata sana, ya Allah, best gila lah, ramai lah. So, one day insyaAllah teacher pun rasa nak pergi cari set dekat bawah tu. Bubur lambuk dah ada dah. Sini tak ada pasar Ramadan, dia ada bangunan big, huge building. Bawah ni ada macam kedai. I think it's enough lah untuk buy 1-2 item untuk berbuka. Okay guys. Take care. Selamat berbuka. Salam Ramadan. Kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Bye. Assalamualaikum. Jaga solat, jaga semua. Bye. Waalaikumsalam. Thank you, teacher. Sama. Bye. Sama. Bye, Wadam. Okay. Bye, Maya.